Ni akak ni. Okey okey. Mai CEO kita. CEO. CEO. Cakap dia. Okey okey. Mana penerima tak ada? Penerima dia mari. Tu doa. Okey okey. Tu. Kamera tu. Ni. Okey. Macam ni depan. Nan kebun mana? Dulu. Tanam dia sudah. Saya pegang. Ya, pisang. Berapa ekar? Gitu. Ni bukan racun ni. Ni folia dia panggil. Baja cecair. Baja cecair. Itu yang utama. Yang ini daripada GLC Baru Negeri lah, Escos Fertilizer, anak syarikat bawah. Ini boleh belaka ni untuk buah, untuk bunga, untuk sayur, dia baja pelbagai guna. Bukan organik. Dia bukan organik, dia baja pelbagai guna kan. Dia masih baja kimia kan. Baja fertilizer. Okay. Jadi untuk berkebun-kebun, nanam buah, sayur, semua boleh belaka. Kira universal lah. Universal. Okay. 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 Hari ni cakap raja je. Okey. Okey, jangan nak tanya anda. Program hari ni. Ya. Pasal program hari. Terima kasih pada semua rakan-rakan media. Pagi ni kerjasama di antara Kerajaan Negeri, Jabatan Pertanian bersama dengan Escos Fertilizer. Ini anak syarikat baru Kerajaan Negeri di bawah MPI, Menteri Besar Incorporated, yang kita memfokuskan kepada sektor baja. Jadi buat masa sekarang ni baja-baja ni dibawa daripada kilang di Kelang, dan insya-Allah Escos Fertilizer dalam perancangan untuk membina kilang di Teluk Kalun di Kemaman. Jadi insya-Allah Terengganu akan mempunyai kilang baja sendirilah, yang menjadi di antara isu besar kepada petani di Terengganu ialah soal input, terutamanya input pertanian seperti baja. Di samping dalam bidang ternakan, input makanan ternakan. Jadi untuk ternakan kita dah ada satu kilang di Gombadak, dan dalam perancangan untuk dibina sebuah lagi kilang di Bukit Kor di Marang, Terengganu. Kita cuba selesaikan isu ni daripada pokok pangkal permasalahannya. Dan soal input ni di antara soal yang memang kita sedari daripada awal, tapi penyelesaiannya perlukan satu perancangan jangka panjang lah, bukan perancangan jangka pendek. Jadi apa yang kita buat pada hari ini sebahagian daripada kelangsungan program kita menyantuni warga tani, warga penternak, warga nelayan yang terkesan lantaran kerana situasi yang tidak menentu sekarang ni, dari segi pandemiknya, kemudian bencana alam dan sebagainya, kita santuni. Dan program menyantuni ini sebenarnya banyak. Setahun yang lepas Kerajaan Negeri dah buat lebih daripada 90 program, dan sebahagian besar daripada program dalam bentuk agihan input seperti inilah. Jadi kita anggap ini adalah kelangsungan, bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, walaupun jumlah yang kita beri ini tidaklah terlalu besar, tetapi boleh ruang untuk jumpa mata dengan warga pekebun kecil kita adalah satu kesempatan lah untuk kita sampaikan beberapa mesej. Okay. YB dalam bajet 2022 berapa banyak agaknya bantuan input macam ni, kos dia dengan berapa ramai yang dapat manfaat dia? Kita sasarkan daripada pelbagai sektor, bukan satu sektor saja. Input ni meliputi input daripada sektor pertanian, sektor penternakan, aquaculture, dan juga industri asas tani. Yang Kerajaan Negeri jumlah bantuan dalam bentuk B32 kita namakan. B32 bajet kita melebihi daripada 4 juta untuk agihan bantuan input, yang insya-Allah kita akan tengok dari segi pecahannya. Cuma tajuk besarnya ialah bantuan am pertanian, dan dari segi pelaksanaannya pelbagailah
mungkin kita tengok kepada perkembangan situasi macam tahun lepas bila berlaku isu kejatuhan harga lada, kita bagi sumbangan pada kebun lada, kemudian kita bagi sumbangan input kepada nelayan, kita bagi sumbangan input kepada dalam bentuk bantuan one off bila petani kita positif COVID dan sebagainya. Jadi dari segi pelaksanaan kita akan tengok di situ. Kalau dari data negeri pula bagi berapa ramai yang pekebun kecil, nelayan, petani yang B40 ni? Yang B40. Kalau pekebun kecil kita ni majoritinya adalah B40 dan kita sedang bekerja keras ke arah nak meningkatkan pendapatan mereka biar minima di atas daripada 3,000 sebulan untuk mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan, dan 70% daripada rakyat Terengganu berada dalam sektor ini. Kalau nelayan dia sektor nelayan pantai, kalau penternak kecil-kecilan yang dikategorikan semua di bawah B40. Okay. Nak menjelang Ramadan ni WB macam mana dengan sayur kita apa semua cukup ke? InsyaAllah cukup. Doakan supaya cukup. Walaupun kita berhadapan dengan banyak kemusnahan kawasan tanaman kontan disebabkan oleh banjir baru ni, kita menjangkakan bekalan daripada dalam negeri akan berkurangan, tetapi penyelarasan akan dibuat untuk bekalan tu dibawa masuk daripada luar Terengganu, kerana sebagaimana yang kita sedia maklum, lebih daripada 1,000 ekar kawasan tanaman kontan kita yang musnah banjir baru ini, terutamanya tembikai. Jadi kalau tembikai harga mahal sikit bulan puasa ni, kita fahamlah situasi, sebab Terengganu adalah negeri pengeluar tembikai utama dalam Malaysia. Kita ada lebih daripada 1,000 ekar kawasan tanaman tembikai, dan biasanya kemuncak sekitar bulan 3, bulan 4, dalam 30 hingga 40 lori akan keluar daripada Terengganu setiap hari untuk hantar tembikai ke Lembah Kelang, ke utara. Jadi situasi itu mungkin akan berkurangan lah, disebabkan banyak yang tenggelam banjir, dan yang tenggelam banjir ini pun memang sasaran dia untuk jual menjelang Ramadan. Termasuk juga sektor aquaculture kita. Patin, baun, saiz ikan tu hampir-hampir sampai pada saiz untuk dituai, kerana mereka juga mensasarkan bulan Ramadan. Jadi sektor aquaculture kita pun memang agak ranap, pertanian kontan kita pun ranap, dan kerajaan negeri melakukan pelbagai cara nak elakkan daripada petani kita ni putus asa dan mereka kehabisan modal untuk berusaha. Akhirnya mereka fed up dan tak bertanam balik, yang menyebabkan kita akan keputusan bekalan makanan. Maksudnya akan berlaku kenaikan harga lah bila barang berkurang. Kita menjangkakan, sebab kenaikan harga ni dia bersabit dengan supply and demand kan, yang kita tahu belaka dalam supply chain, okay? Jadi bila barang tu kurang, permintaan tinggi, memang kita tidak dapat elakkan, okay? Macam tembikai tadi WB, kita jangka berapa banyak kenaikan akan berlaku? Saya rasa tak akan sampai RM2 di kebun, okay? Mungkin dalam sekitar RM4, RM5 di kebun, okay? Bila pergi ke tepi jalan tu naiklah dalam RM2 lebih, okay? Itu, okay. Ya? Penerimaan ini berapa ramai? 250. Okay. Wabi tadi Wabi sebut bayaran sagu hati 1 juta kan untuk kerugian banjir. Boleh jelaskan tak? Kita kerugian dalam sektor pertanian ni 12.9 juta. Semua sekali kita bagi dalam sekitar 10% ke bawah lah daripada nilai kerugian, bergantung kepada sektor mana. Kalau macam sektor tanaman, kita bagi 1,000 sehingga 1,500 per hektar untuk kerugian. Lembu kita bagi 500 seekor. Sangkai ikan kita bagi dalam 10% nilai kerugian. Jadi campur-campur tu Jawatan Kuasa Induk Tabung Bencana Pertanian Negeri Terengganu telah meluluskan hampir 1 juta. Bila kita akan agihkan? Dalam proses untuk diagihkan. Anggaran tu bila? Anggaran rasanya dalam tempoh sebulan ni juga, sebab kita hantar secara pindahan akaun. Kita tak buat majlis macam ni, kita terus masuk ke dalam akaun. Okay. Melibatkan berapa ramai ya? Berapa ramai setiap sektor itu saya terlupa angka dia. Anggaran kasar je? Anggaran kasar dalam pertanian dalam 200 lebih, sektor perikanan dalam 160 lebih. Sektor penternakan ada dalam 450 orang juga yang terjejas. Yang paling teruk mana? Yang paling teruk pertanian dengan aquaculture. Banyak di daerah Hulu Terengganu dengan Kuaman. Daerah-daerah yang kena banjir ni daerah pertanian. Hulu Terengganu, Setiu, Marang pun ada, Hulu Dungu pun ada, dan juga Besut. Ni daerah-daerah pertanian. Sebab tu sektor pertanian paling banyak terjejas.
Okey. Okey, terima kasih. Daging dengan ayam tu mencukupi tak? Ya. Daging dengan ayam tak? Daging dengan ayam insya-Allah mencukupi. Okey. Jadi adakah daging kita akan import lembu daripada luar? Di Terengganu ni kita bantu penternak kita untuk mencukupkan daging ni, kita bantu beri modal pusingan untuk yang buat trading melalui skim bantuan modal tani. Jadi dah ramai penternak-penternak kita yang buat secara feedlot, secara trading yang berhadapan dengan masalah modal boleh diselesaikan melalui skim bantuan modal tani. Jadi lembu tu memang dibawa daripada luar. Dalam masa yang sama dalam ladang-ladang kita, ladang TDN dalam rakyat kita ada puluhan ribu ekor lembu sebenarnya. Dan yang itulah yang perlu kita manage dan sebab dia melibatkan banyak tuan. Lembu orang kampung, lembu apa. Maknanya di negeri kita ni bukan kekurangan lembu tapi bagaimana penyusunan tu dibuat untuk ternakan yang ada tu dimanfaatkan. Tapi sebenarnya tadi memang tak ada kenaikan daging lembu lah. InsyaAllah lembu ni, daging lembu ni barang kawalan. Barang kawalan dan bidang kuasa KPDN HCP di luar daripada bidang kuasa kerajaan negeri lah. Okey. Okey. Ada ni lembu sadar ni. Webi bawa lembu sadar ni. Lembu sadar. Dia buat kenaikan